tunggu air. Bawa tong, tunggu air berjam-jam. Air tu keluar perlahan dia. Tunggu air. Tunggu air sampai tak sembayang. Tunggu air sampai buka aurat. Seluarnya pendek, kakinya panjang, bajunya sendat, dadanya bidang, rambut berterbangan bak Pontianak Gua Musang. Dalam keadaan apa tunggu air? Sebab dia yakin air itu boleh memberi kesihatan yang baik padanya. Tetapi mereka lupa siapa yang buat air itu, yang menyebabkan air itu manfaat bagi mereka. Macam mana orang yang ambil air, konon-kononnya air itu bermanfaat untuk kesihatan dia, tapi orang yang sama boleh menafikan Tuhan yang memberikan kesihatan padanya. Betapa kerasnya hati sehingga tidak boleh mengenal Tuhan yang memberikan kesihatan. Itu yang kedua. Yang ketiga Allah sebut lagi. Wa inna minha lamma yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Ada di antara batu itu apabila Allah turunkan ke atasnya Al-Quran. Ataupun arti kata lain Allah perintahkan dia supaya dia menerima arahan Tuhan. Sebab tu yang berlaku gempa bumi kat Nepal hari itu, satu kajian yang dibuat oleh Allahumma salli Muhammad, Profesor Dr. Jackson James daripada Harvard University, Harvard University. Dia ni pakar geologi, dia ni geologis, pakar geologi. Dia buat kajian apabila berlakunya gempa di Nepal tempoh hari. Mereka buat kajian bahawa Gunung Everest itu sudah tenggelam 1 cm. Dan kerak bumi Kathmandu, ibu negara Nepal itu sudah lari 1 meter. Lari. Sebab itu bila berlaku kiamat, apa terjadi kepada gunung ini? Wa izal jibalu suyirat. Betul tak? Dalam surah At-Takwir Allah kata. Dan apabila kamu melihat gunung ini bergerak, berjalan, suyirat. Sedangkan gunung ini satu unsur yang sangat kuat. Sebab itu kalau gunung ini tinggi dia 1 kilometer, tuan-tuan boleh tengok dia punya masuk ke dalam tanah double. Berapa? 2 kilometer. Sebab itu negara-negara yang banyak gempa bumi, bentuk muka bumi dia banyak gunung. Saya tanya tok guru saya, Dr. Muhammad, dia orang Iraq. Subhanallah. Bila dia mengajar tafsir, mengatakan bahawa gunung ini sebagai autad, gunung ini sebagai pasak kepada bumi. Saya tanya kat dia, Ustaz, saya kata kat dia, tuan guru, saya kata Al-Fadhil Al-Ustaz, saya kata, kenapa negara yang banyak gempa bumi ni, dia banyak bukit-bukit gunung kat tempat dia. Cuba tengok, di India, Pakistan, di Nepal, dia ada gunung Everest. Dekat Pakistan, dia ada gunung K2, the second highest mountain in the world. Iaitu gunung kedua yang tertinggi kat dunia, K2. Mereka buat satu rokok, nama rokok tu jenama K2. Tempat berlakunya, Allahumma salli di Girgit. Tempat berlakunya perbalahan di antara sepadan India yang bersalji sepanjang tahun, glacier antara India dan Pakistan. Dekat K2 tu tuan-tuan, subhanallah. Saya cakap kat dia, kenapa negara-negara banyak bukit ini banyak gempa bumi? Sedangkan Ustaz kata tadi, gunung ini sebagai pasak, kenapa dia bergoyang? Lalu Tok Guru saya kata, cuba kamu bayangkan, kalau tak ada bukit, tak ada gunung, agak-agak jadi apa bumi ini? Allahu Akbar. Dia jawab dengan ilmu yang cukup luar biasa. Maknanya dalam keadaan berbukit, bergoncang, kalau tak ada bukit, lagi bergoncang. Allah jadikan goncangan itu dalam keadaan ia merupakan perintah Allah. Sebab tu bila Allah sebut wa idzan nujumun kadarat bila Allah sebut wa idzal syamsu kuwirat wa idzan nujumun kadarat, apabila matahari itu Allah habiskan, apa dia? Allah habiskan warna dia. Maknanya matahari itu tidak bersinar. Sebab tu orang yang bangun malam ni tuan-tuan, orang yang menanti-nanti solat subuh, orang yang bangun malam, menghidupkan malam ni, dia bangun malam 3 pagi, dia bangun dalam keadaan dia bersolat, dia macam-macam solat dia buat, dia berzikir, dia baca Quran, kemudian dia solat, dia duduk, dia bersolat, dia beristighfar, dia bersolat. Hanya orang-orang ni saja yang tahu bahawa kiamat itu berlaku, tuan-tuan. Kata ulama'. Sebab apa? Orang ni dah biasa dengan waktu malam. Dia akan terasa, kenapa ni tak siang-siang? Kenapa dalam keadaan siang ini lambat nak menjelma? Kenapa tak terbitnya matahari? Orang ini saja yang faham. Sebab apa dia faham, tuan-tuan? Sebab dia tahu masa tu sudah lari dah. Adjustment dia dah lari dah. Timing dah lari dah. Apabila matahari itu sebenarnya dah keluar. Tetapi wa idzal syamsu kuwirat. Apabila matahari itu Allah padamkan cahayanya, dia gelap segelap-gelapnya, dia gelap segelap-gelapnya, tidak ada lagi cahaya daripada matahari yang menunjukkan permulaan hari.
Orang yang tidur tetap tidur. Yang bangun subuh pun pening. Yang tak solat lagi pening. Dia bangun dalam keadaan macam mabuk. Tetapi mereka tak mabuk. Dalam keadaan mereka terhoyong hayang. Wa mahum bisukara, kata Allah. Dalam keadaan mereka itu tidak mabuk. Allahu Akbar. Semua ini berlaku, tuan-tuan. Tiupan sangkakala berlaku. Kiamat berlaku. Gempa bumi berlaku. Tsunami berlaku. Semuanya ini merupakan arahan Allah. Sebab itu bila kita jumpa ayat ini, menunjukkan bahawa berlakunya keadaan ini bergoncang pada bukit, pada gunung ini, merupakan perintah Allah sebagai menunjukkan bahawa gunung yang pejal itu, dia tidak sekeras manusia hatinya. Yang keras manusia. Tetapi Allah sebutkan, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Sebab itu tanda dia beriman, dia tetap di tempat dia. Matahari tetap di tempat dia. Contoh, matahari Allah sebut dalam surah Yasin. Wasyamsu tajri limustaqarrilaha. Matahari itu dia berpusing, tuan-tuan. Bukan saja dia ada orbit dia. Dia berpusing di atas paksi dia. Kalau di barat, tuan-tuan, ketika mana zaman the Dark Ages, dapat zaman kegelapan, ketika itu tidak ada sains, tidak ada knowledge, tidak ada invention, tidak ada discovery. Ketika itu pihak gereja sangat dominan. Tak boleh cerita tentang logik, tak boleh cerita tentang sains. Siapa cerita dihukum bunuh. Sebab ketika itu pihak gereja sangat dominan. Dianggap sebagai the shadow of God. Sebagai bayangan Tuhan atas muka bumi. Even, tuan-tuan, kalau nak ditabalkan raja, mesti dapat endorsement daripada pihak gereja. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke Turki, tuan-tuan pergi ke Masjid Biru, pergi masuk kat dalam tu dekat muzium. Muzium. Muzium apa tu? Pergi. Kita masuk kat dalam tu, ada satu sudut dekat tengah-tengah tu, tempat pertabalan raja. Raja dulu, Rom, ketika mana belum jatuhnya Istanbul ataupun Konstantinia Turki itu kepada Muhammad Al-Fatih, tuan-tuan, kita nak sebut bahawa mereka duduk di bawah Empire Rom. Sebab tu tuan-tuan tengok kesan kerajaan Rom dekat Turki, dekat Syria, dekat Jordan, dekat Palestin. Semua ini merupakan kawasan jajahan Rom dahulu sebelum jatuhnya kepada Islam, yang banyak jatuh pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab pada tahun 13, 14 Hijrah, 15 Hijrah. Jatuh satu demi satu jatuh. Sehingga hari ini, tuan-tuan pergi ke Turki, tuan-tuan pergi kepada gereja. Gereja ini pernah dijadikan masjid dan akhirnya gereja ini dijadikan muzium Hagia Sophia. Dekat tengah-tengah tu, tuan-tuan, ada tempat pertabalan raja. Ditabalkan dalam gereja. Bahawa kuatnya gereja ketika itu sangat dominan. Siapa cerita tentang sains, dia seolah-olah nak melepaskan diri daripada ikatan agama, lalu mereka itu akan ditangkap, dibunuh. Antara yang dibunuh seorang paderi bernama Galileo Galilei daripada Itali. Apabila dia mengatakan matahari itu bergerak, dia dihukum bunuh oleh pihak gereja. Sedangkan, tuan-tuan, dalam Islam, mengatakan matahari itu bergerak merupakan rukun iman. Kerana dalam surah Yasin Allah sebut, wasyamsu tajri limustaqarrilaha. Matahari itu bergerak pada orbit dia dan dia bergerak. Mengatakan matahari itu bergerak bukan saja Islam setuju sebagai pandangan sains, ia merupakan rukun iman. Siapa yang menolak tentang matahari bergerak, dia telah terkeluar daripada Islam. Sebab dia ayat Quran, tak boleh kita tolak ayat Quran. Nak sebutnya, Islam dan sains ini dengan ilmu dia selari. Berbeza dengan Barat. Bila ada agama, dia tak boleh masuk dengan sains, dengan knowledge. Bila pergi knowledge, tak boleh terima dengan agama. Sebab tu mereka pisahkan. Ini yang jadinya pahaman secularism. Wa lillah, wa ma li kaisar. What you owe to God, you pay to God. What you owe to Kaisar, you pay to Kaisar. Hubungan kamu dengan Tuhan tanpa ibadah. Hubungan kamu dengan dunia, kat luar saja kamu perintah. Tak ada hubung kait dengan agama, tak ada halal, tak ada haram. Membojol lalu, melintang semua disapu. Nak sebutnya, saya sebut kat sini, bahawa tanda keimanan makhluk-makhluk Allah ini, dia tetap pada paksi dia. Sebab tu jarak matahari dengan bumi sampai hari ni, kata saintis menyebut jarak dia sejauh 174,680,000 kilometer. Jarak yang dianggarkan oleh siapa? Oleh para saintis bumi dengan matahari. Dan sebab itu matahari yang jaraknya 172,680,000 kilometer ini
Ini merupakan ketetapan Tuhan. Tapi bila Allah kata, wahai matahari, kamu masanya dah sampai, ajal kamu, dunia nak kiamat. Matahari itu akan bergerak mendekat bumi, tuan-tuan, kan bertembung dengan planet-planet yang lain, juga bertembung dengan bintang-bintang yang lain yang lebih panas daripada matahari. Matahari yang ada ni, tuan-tuan, kerak dia, panas dia 25 sehingga 30 ribu darjah Celsius. Bagaimana kalau matahari atas kepala kita? Bagaimana kalau matahari yang mana disebut matahari akhirat, bukan matahari yang ada ini? Dalam keadaan ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada kita tanda keimanan makhluk ini. Dia tetap di atas orbitnya, tetap di atas paksinya. Dalam keadaan itulah hak yang mana tanda dia itu beriman. Dan bila diturunkan Quran, maksudnya diturunkan Quran, arti kata lain juga, dia taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diturunkan ke atas gunung itu, rasa gerun dalam keadaan dia bergoncang. Ini yang berlakunya gempa bumi. Ini yang berlakunya gempa bumi, tak berlaku gempa